Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini, subuh ini kita digemparkan dengan pemergian dan kematian seorang seniman di Malaysia. Dan pastinya ia menggemparkan seluruh negara ini. Pian Habib kembali ke rahmatullah. 8 hari selepas menyambut hari ulang tahun, seniman, penulis dan pelakon serta penyair terkenal Pian Habib Rahman menghembuskan nafas terakhirnya hari ini. Berita duka cita itu disahkan istri Allahyarham Pian Habib, yaitu Zurina Zakaria, kepada Malaysia kini. Kata Zurina, 58 tahun, arwah disahkan meninggal dunia pada jam 8.40 malam tadi selepas ambulans tiba di kediaman mereka. Dia sebelum itu mengadu sesak nafas. Apabila ambulans sampai, mereka lakukan CPR, namun abang sudah tiada lagi ketika itu, katanya. Kematian mungkin berpunca daripada komplikasi kebengkakan yang dialami pada kaki arwah. Doktor sebelum ini memaklumkan hal itu mengakibatkan hatinya bertoksik, katanya ketika dihubungi. Menurutnya lagi, Pian Habib sebelum itu mengalami batuk untuk tempoh yang agak lama sebelum mereka mengerjakan umrah buat pertama kali pada September tahun lalu. Namun, selepas sembuh daripada batuk itu, arwah mengadu nafasnya pula asik tercungap-cungap. Ketika turun kereta api di Madinah, abang terjatuh dan selama kerjakan umrah, dia perlu menaiki kerusi roda, katanya. Pian Habib atau nama sebenarnya Muhammad Supian Abdurrahman hilang pendengaran sewaktu berusia 12 tahun selepas mengalami demam panas. Dia juga terkenal sebagai deklamator dengan lantunan suara yang unik. 2 buah kumpulan puisi indie yang ditulis sendiri olehnya adalah Suara dan Saraf Dukaku. Pian Habib juga pernah menerbitkan balada Pian Habib, koleksi lengkap kepenyairannya. Selain itu, arwah pernah menjayakan filem Kembara Seniman Jalanan bersama komposer dan penyanyi terkenal M. Nasir dan pengarah Nasir Jani pada 1986. Namun bakatnya dipuji apabila muncul dalam filem arahan Rahim Razali yang berjudul Sufe Sofia yang syarat dengan falsafah keagamaan. Allahyarham pernah dicalonkan dalam Festival Filem Malaysia ke-7 untuk kategori pelakon pembantu terbaik dan memenanginya. Namun dia menolak anugerah tersebut kerana terkilan tidak dipertandingkan melalui Kembara Seniman Jalanan. Menurut Zurina, jenazah akan dimandikan di Masjid As-Sobihin di Lembah Keramat Ampang pada jam 9 pagi esok. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam AU4 jam 10 pagi, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan dalam channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Nampaknya parti Bersatu kian tenat dan mungkin tiada harapan untuk mendapatkan semula 6 kerusi parlimen yang mau dikosongkan itu. Hari ini, seorang lagi pakar menyatakan bahawa sukar bagi Bersatu untuk mendapatkan pengisytiharan kekosongan kerusi. Pastinya ini satu tamparan yang sangat hebat, tamparan padu maut
untuk Parti Bersatu. Jadi akhirnya Parti Bersatu terima tamparan padu maut. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dilihat sukar untuk menyatakan 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN adalah kosong selepas 6 ahli parlimen dan seorang adun digugurkan keahlian kerana gagal memberi jawapan berkaitan surat arahan bertulis Majlis Pimpinan Tertinggi MPT untuk menzahirkan ikrar taat setia kepada parti itu. Pensyarah Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya, Dr. Mazlan Ali berkata, ini kerana isu 6 ahli parlimen dan seorang adun itu membabitkan aspek perundangan dan teknikal yang tidak jelas. Saya fikir ia berkait dengan undang-undang sebab tidak jelas sekarang ini. Adakah ahli parlimen dan seorang adun itu gugur? Pertama, perkara 49 dalam kurungan E, Akta Anti Lompat Parti itu ada kelompangan dan tidak begitu jelas. Adakah otomatik dia boleh gugur keahliannya? Ini kerana pindahan yang dibuat oleh Bersatu itu agak lewat. Ada isu retrospektif di situ. Retrospektif ini ada kaitan dengan perlembagaan, di mana perlembagaan menetapkan sesuatu yang dikuatkuasakan pada masa itu tidak terpakai kepada backdated atau ketinggalan. Mereka, 6 ahli parlimen dan seorang adun ini, keluar sebelum perlembagaan Bersatu dipindah, katanya, kepada Harian Metro hari ini. Mazlan turut mempersoalkan adakah perkara yang dilakukan Bersatu kepada 6 ahli parlimen dan seorang adun itu terpakai kerana pindahan perlembagaan parti itu dibuat selepas mereka menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua, katanya, pengisytiharan kekosongan kerusi di parlimen adalah merupakan kuasa speaker. Adakah speaker akan mengisytiharkan kerusi itu kosong? Itu satu isu juga. Ini kerana speaker daripada legislatif, katanya. Mazlan berkata, sekiranya Bersatu mahu membawa isu 6 ahli parlimen dan seorang adun itu ke mahkamah bagi membolehkan kekosongan kerusi dilakukan, ia akan membawa kepada masa perbicaraan yang lama. Katakanlah, Mahkamah Tinggi putuskan mereka gugur selepas 1.5 tahun. Ia ada proses di Mahkamah Rayuan pula. Mungkin memakan masa 8 bulan. Kemudian, Mahkamah Rayuan kata kosong pula dan ada satu lagi, Mahkamah Persekutuan. Perkara ini akan ambil masa beberapa tahun. Selepas 3 tahun usia parlimen, kalau betul gugur, dia tidak boleh ada pilihan raya. Bersatu tak akan dapat kerusi itu. Dan kerajaan persekutuan mungkin akan melantik 6 ahli parlimen itu menjadi penyelaras di kawasan itu. Di situ, katanya. Saudara-saudara sekalian, penjelasan yang cukup jelas ini memberitahu kita bahawa susah atau sukar sebenarnya Bersatu untuk mendapatkan pengisytiharan kekosongan kerusi itu. Jadi secara tidak langsung, bolehlah kata kerusi ini masih kekal selama-lamanya untuk mereka 6 orang. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini.